Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita teruskan pencarian ilmu yang seharusnya menjadi satu kewajipan bagi kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup rasanya kita semata-mata beribadat kepada Allah dengan fardu ain, sebaliknya fardu kifayah yang kita laksanakan setiap hari itu juga tidak menjadikan ia sesuatu alasan untuk kita tidak mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah mulai minggu ni dan minggu-minggu seterusnya, saya ni siri lawatan kuliah untuk surah Yasin. Saya nak menerangkan betapa indahnya surah Yasin kalau kita faham. Bukan hanya baca Yasin setiap malam Jumaat. Dah berapa puluh tahun dah. Ada yang hafal Yasin tapi satu hafal punya tak faham. Jadi apa keedahnya tu? Apa kes? Jadi tiada indahnya tu kalau kita main bola seorang-seorang, sepak bola gol habis, seorang-seorang ni gol. Sedangkan tidak ada satu komitmen. Jadi surah Yasin ni sangatlah indah dia punya tafsir kalau kita faham. Masalahnya malam Jumaat je semua masjid hampir 90% ataupun 99% dalam masjid seluruh Malaysia. Malam Jumaat je upacara baca Yasin. Baca Yasin, lepas tu adalah dia punya slash tahlil. Itulah 50 tahun. Yang untuk imam pun baca Yasin, bila baca Yasin, tak pernah pun ada yang nak menerangkan apakah arti. Rasanya kita sebut Yasin tu, orang tahu ke apa Yasin? Kita daripada darjah 1 sampai dah masuk universiti, daftar sekolah, duduk IP sampai sekarang, tahu dah apa arti Yasin? Dan kita tahu baca Yasin, sedangkan kita tak tahu apa Yasin. Dan saya ambil tafsir yang lain tidak bukan ialah tafsir Ibn Katsir. Antara tafsir yang paling agung dan paling ulung dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Sebab martabat tafsir yang paling hebat ialah penafsiran Quran dengan Quran. Dan martabat kedua ialah tafsir Quran dengan hadis. Dan martabat yang ketiga ialah tafsir Quran dengan ijtihad para sahabat. Dan yang keempat ialah tafsir bil-ra'i, iaitu dengan ijtihad dan pendapat ulama sendiri. Lepas tu adalah pula sekarang tafsir sains, tafsir kimia, tafsir biologi, tafsir geografi yang dibuat oleh Harun Yahya dan sebagainya, yang merupakan impak yang sangat hebat apabila ahli kimia, ahli biologi, ahli psikologi, ahli falsafah, ahli astronomi berkecimpung dalam bidang falsafah, maka mereka menemukanlah sesuatu yang sangat hebat. Pertemuan antara laut sejuk dengan laut panas ada dalam Quran. Kisah macam-macam dalam Quran. Dan ada satu kitab tu Al-Quran dan Ilmiah Quran. Ada jual di Muiz tu. Sangat hebat. Tebal begini. Dia kupas segala-gala macam tentang mujizat Al-Quran ataupun i'jaz Al-Quran. Kita mujizat Al-Quran ni kita boleh tengok kehebatan Quran ni. Yang pertama dari segi pemeliharaan Al-Quran tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu yang hebatnya. Allah menjanjikan bahawa kami akan pelihara Quran itu, tidak akan sungsang dan tidak akan hilang begitu saja. Itu kehebatan Al-Quran. Lepas yang kedua pula ialah dari segi linguistik ataupun bahasanya tersebut. Dan sudah diperakui oleh semua ahli linguistik seluruh dunia bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang paling susah di dunia. Bahasa paling susah. Ialah takkanlah bahasa Allah ni senang. Contohlah saya pergi sekolah. Bila kita kata sekolah saya pergi, kita kata ni mamak kedai India. Salah grammar. Sebab tak boleh bahasa Malaysia begitu. Sekolah saya pergi, itu orang India. Kalau kita orang Melayu, saya pergi sekolah, habis. Subjek, predikat tak boleh dah. Objek tak boleh tukar-tukar dah. Tak boleh predikat dulu, subjek kemudian, tak boleh gitu. Itu sistem grammar bahasa Arab, grammar bahasa Melayu.
Tapi bahasa Arab dia boleh tunggu balik. Terbaliknya, benda-benda tersebut lebih membuatkan bahawa bahasa tersebut lagi indah. Contohnya lah, saya pergi sekolah, bahasa Arab boleh membenarkan kita beritahu sekolah saya pergi, tapi dia berbeza dari segi makna, kedalaman makna tersebut. Kalau kata saya pergi sekolah, boleh jadi saya pergi sekolah, tapi sebelum itu saya singgah di kedai beli rokok, boleh jadi. Tapi kalau kata sekolah saya pergi, tak pergi lain-lain. Sekolah saya pergi, maknanya direct terus, tak tukar-tukar. Itu betapa hebatnya Al-Quran. Paling senang kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Salah grammar tu. Sepatutnya grammar na'budu iyyaka. Na'budu iyanya, kami sembah engkau ya Allah, kami sembah engkau. Engkau lah kami sembah. Beza tu. Tapi mau beritahu bila kata iyyaka na'bud, engkau lah ya Allah kami sembah. Mana nak bagi tahu first, tak bagi tahu kami sembah engkau ya Allah, tak ada feeling. Tak ada feeling. Dia kena ada feeling, sesuatu yang boleh membuatkan kita rasa benda tersebut. Itu sebabnya pengharaman ulama tabi'in mengharamkan terjemah Quran. Mereka menyarankan bahawa semua orang Islam wajib fasih bahasa Arab. Salah satu saranan Imam Syafi'i dan Imam Hasan Al-Banna sendiri, salah satu rukun dia wajib bahasa Arab. Sebab bila terjemah tak ada feeling. Macam contohlah, Alhamdulillah, habis, segala puji bagi Allah, tak ada feeling. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, habis itu ya. Tapi kalau macam yang diberitahu oleh, saya selalu sebut, saya sangat suka bila tu gurunya Aziz bagi tahu tafsir Alhamdulillah macam mana. Bila dia kata Alhamdulillah, dia bukan terjemah segala puji bagi Allah. Dia terjemah ke? Kalau dalam bahasa Kelantannya, ya Allah mujurnya, ya Allah mujurnya. Orang Kelantan dia terus masuk. Kalau orang sempurna, syukur, Alhamdulillah, syukurlah nak. Maknanya masuk benda tersebut. Memanglah lain dia punya, tapi dia punya jiwa terjemahnya macam tu. Macam contoh juga wal asri innal insana fi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dengan kerugian. Feeling tak? Dia kalau nak feeling, hey, kau tahu tak apa tu masa? Sebab Allah bersumpah dengan wal asri. Takkan orang bersumpah wallahi tak buat, wallahi tak buat, tak ada feeling. Tapi kalau wallahi, maknanya kalau wal asri, demi Allah, demi masa, oi masa, kau tahu ke tak? Semua orang rugi. Faham ke tidak? Nak clear, ha? Rugi? Ha, semua orang rugi ni, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang beriman. Bawa ada feeling. Ini wal asri, demi masa. Habis yang majlis, kita tutup dengan tasbih kepada surah wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Habis gitu bos. Sebab apa itulah? Sebab kita menterjemah. Bila Quran terjemah tak ada feeling. Bila bahasa Arab tersebut terjemah tak ada feeling. Itu sebabnya ijtihad untuk terjemahnya Quran. Itu sebabnya kita tak boleh panggil terjemah. Tak boleh panggil terjemah Al-Quran, tak boleh. Silap tu sebenarnya, tapi nak macam mana? Dia kena panggil mana lebih kurang, gitu. Lebih kurang. Buku ni buku apa? Ni bukunya lebih kurang Quran. Maknanya je gitu. Tak boleh terjemah. Terjemah sedangkan ulama tabi'in kata haram terjemah. Sebab tidak sampai kepada yang kita nak maksudkan benda tersebut. Jadi saya cakap lagi, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bil aqwali sahabah, lepas itu tafsir Quran bil ra'yi. Semua itu adalah merupakan martabat dan sudah semestinya lah. Antara orang yang mempeloporinya ialah seperti Ibn Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dia special case untuk ahkam Al-Quran. Mana hukum-hukum hakam dalam Quran dia buat satu tafsir Qurtubi. Imam Ibn Jarir At-Tabari dia buat pula tafsir At-Tabari. Tapi Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dia lebih mendekatkan persoalan Quran dengan Quran. Dia tak berani terjemah ataupun menafsirkan. Itu sebabnya tidak ada istilah terjemah, tafsir.
Dan kalau kita tidak tahu bahawa siapakah dia Ibnu Katsir, kenapakah Ibnu Katsir ini sangat hebat? Yang pertama sebab kepakaran Ibnu Katsir tersebut. Siapa dia Ibnu Katsir ni? Dia Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail Umar bin Abdul Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi. Namanya dia Al-Hafiz, seorang hafiz Quran dan hadis. Namanya Imaduddin. Imaduddin tu bukan nama. Imaduddin tu maknanya gelaran kepada dia. Al-Hafiz Imaduddin tu gelaran. Itu bukan nama dia. Imaduddin tu tiang agama. Sebab apa? Hebatnya dia tersebut. Patut Al-Hafiz sebab dia seorang hafiz. Namanya Abul Fida Ismail. Abu Fida ni ialah anak dia. Orang-orang Arab dia tak akan panggil nama, contohnya nama kau Osman. Orang tak akan panggil, "Oh Osman," tak. Orang panggil nama anak kau. Contohnya nama anak kau Ahmad. "Ya Abu Ahmad." "Oh Bapa Ahmad." Tak panggil Osman. "Oh Bapa Ahmad." Kan ada kan mak kita dulu. "Oh ayah Alinya." "Oh ayah Alinya." Maknanya anak dia nama Ali. Jadi suami dia panggil ayah Ali. Sebab kehebatan. Macam juga Nabi Muhammad SAW. Orang bukan panggil dia Muhammad. Orang panggilnya "Ya Abu Fatimah." Wahai Bapak Fatimah. Sebab orang Arab terbiasa dengan benda tersebut. Macam juga Abu Bakrin. Abu Bakrin bukan nama Abu Bakar. Abu Bakar Ibnu anak. Kalau Abu ni bapak kepada ni, bapak kepada dia. Ibnu Qahafah, Ibnu macam-macam. Dia ikutlah. Kalau dia masyhur dengan bapak dia, panggil bapak. "Oh anak Osman." Mana Osman ni terkenal OIP di kampung tu. Jadi orang kata ni anak Osman ni. Oh anak Osman. Tapi kalau Osman tak famous, anak dia Bakar yang famous. Oh bapak Bakar. Sebab Bakar famous. Dia gitu tak tengok mana yang famous. Jadi famousnya Ibnu Katsir ni ialah sebab anak dia Fida Ismail bin, namanya Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy, bangsa Quraisy, Ad-Dimashqi, berada lahir di Damsyik, Syria. Jadi kalau awak lahir di contohnya awak lahir di Kuala Selangor, nama awak Ahmad, nama Ahmad, lepas tu bapak nama awak Bakar, Ahmad bin Bakar Al-Kuala Selangor Al-Malizi. Gitulah. Kan ada kan yang orang blok-blok semua tu, Al bubuh hujung tu, ngada-ngada yang bubuh. Kalau awak dah duduk di Kuala Selangor lah, tak payahlah bubuh Al-Makki ke Al-Maghribi ke Al-Azhari ke. Tapi ada juga lah orang nak menunjukkan dia daripada Azhar. Lalu kau bubuh UMS tu juga, Al-UMSI. Dan kalau kau duduk di Spanggar, Al-Spanggari ya. Mana belajar? Nama saya Abu Ahmad Al-Spanggari. Masalahnya Al-Spanggari orang tak kenal. Ad-Dimashqi semua orang kenal. Damsyik. Dia salah seorang ulama yang mahir di berbagai bidang ilmu agama di abad yang ke-8 Hijrah. Antara kehebatan beliau adalah tafsir Al-Quran. Beliau digelar Al-Hafiz, iaitu orang bila digelar Al-Hafiz, bila saja gelar Al-Hafiz, bukan Hafiz Quran ni. Muhammad bin Ahmad Al-Hafiz belakang. Kalau dah pun balik haji, Al-Hajj belakang. Kalau Hafiz Quran, Al-Hafiz. Tapi kalau zaman ini zaman Al-Hafiz ni, digelar Al-Hafiz, orang Al-Hafiz ni orang yang menghafal lebih daripada 50,000 hadis. Bukan satu hadis, bukan 3 hadis, berpuluh ribu hadis baru digelar Al-Hafiz. Quran orang tak gelema lagi. Quran ni masa dia ni semua hafal Quran. Jadi janganlah kau aku hafiz ya. Semua tu gembala kambing ke, bawa kursi penyapu, semua Al-Hafiz. Tapi yang hebatnya di antara mereka itu orang yang hafal hadis. Dan kehebatan Ibnu Katsir ni, dia hafal berpuluh-puluh ribu hadis. Di samping itu juga dia merupakan seorang penulis yang banyak menghasilkan karya-karya tulisan ilmiah
Dan di antara yang sangat hebat yang anda memang perlu ada dan perlu baca ialah Al-Bidayah wa Nihayah. Ada dah terjemah. Ada di sini, di Muiz ada, di silap. Saya tak pasti, tapi di KL memang ada Al-Bidayah wa Nihayah. Start daripada Nabi Adam sampailah kepada abad yang keberapa tu. Komplit dia tulis seorang satu koleksi ensiklopedia yang dibuat oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi seperti yang saya cakap tadi, metodologi Ibn Katsir ialah tafsir Quran dengan Quran. Inilah dipanggil tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur ialah metod penulisan tafsir yang sangat valid dan sangat relevan, sahih, tepat, jelas, kerana menyandarkan penafsiran Al-Quran kepada landasan yang kuat, iaitu penafsiran Quran dengan Quran. Kemudian ada penafsiran Quran dengan hadis serta penafsiran Quran dengan pendapat para ulama tafsir salafus soleh daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Selain itu, tafsir ini juga ditopang dengan ilmu-ilmu bahasa Arab dan kaedah-kaedah yang lazim digunakan dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Inilah hebatnya Ibn Katsir. Priority dia ialah Quran dengan Quran. Kemudian the second priority Quran dengan hadis. Lepas tu the third priority Quran dengan kata-kata sahabat. Lepas tu the fourth priority dia Quran dengan pendapat-pendapat ulama. Dan dia bubuh juga di situ, letak dari segi bahasa, dari segi qiraat. Dalam Quran kan kita ada 7 qiraat. Yang kita ada sekarang daripada Hafs bin Asim yang kita baca sekarang ni. Yang kita baca sekarang semua ni tajwid semua Hafs bin Asim. Kalau tengok qiraat lain banyak lagi, 6 qiraat yang lain lagi bertimbun lagi. Contohnya macam qiraat Ishaq, dia tak baca alaihim, semua alaihum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hum semua. Dia tak ada him. Sebab dia kata dhamir, kata ganti nama tu hum. Jadi tak boleh pergi baris bawah. Belum lagi kita cerita pasal pembahagian ulama Basra dengan ulama Basrah dengan ulama Kufah pasal bahasa tersebut. Jadi begitu juga dengan ilmu qiraat. Macam contohnya Imam Ad-Duri dia suka imalah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imalah semua nyengek. Bukan nyengek orang Perak, tu lain. Tu bukan imalah. Jadi semua itu menunjukkan kehebatan Quran tersebut dengan banyak qiraat. Qiraat tu macam-macam lah. Ada satu qiraat yang sahabat Nabi langsung tak pernah dengar. Bila Nabi baca, semua sahabat terkejut. Rupanya satu kabilah yang Nabi mengiktiraf juga kabilah tersebut sebagai satu yang diambil sebagai qiraat. Macam dalam Quran tu Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia tempat ni imalah. Lepas tu satu lagi dia panggil ismam, wala ta'manna. Rupa-rupanya ada kabilah yang jenis gitu. Semua bunyi mau semua gitu. Sebab memang begitulah. Jadi Ibn Katsir ni ulama yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikut hadis salafus saleh dalam beragama, baik dalam masalah akidah, ibadah maupun akhlak. Kesimpulan seperti itu dapat dibuktikan melalui hasil karya yang banyak termasuk dalam tafsir Ibn Katsir tersebut. Semua orang mengatakan bahawa dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bila kita faham bahawa bagaimanakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, maka banyaklah kekalutan berlaku. Masing-masing mendeklarasi bahawa dia mengikut Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Kita boleh tengoklah bagaimanakah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Beli saja buku Manhaj Akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya baca buku Imam Syafi'i. Kita selalu baca buku Imam Syafi'i fiqh. Cuba baca buku Manhaj Akidah Imam Syafi'i, RM120 di Muiz. Kalau di KL RM80. Pustaka Syafi'i. Bacalah buku dia Manhaj Akidah Imam Syafi'i. Ada juga buku nipis sikit Manhaj Akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya kalau kita nak memperkatakan bahawa kita mengikut mazhab Syafi'i, okey. Tapi kita tak ikut ke akidah Imam Syafi'i. Masalah furu'iyah, masalah fiqh ni berkisar kepada
Kau nak angkat tangan kena angkat, kau nak ambil itu atau ambil. Tapi akidah tak ada kompromi. Akidah itu tak satu. Jadi kalau kita bertelingkah tentang persoalan tersebut, kembalilah kepada bagaimana yang disandarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian tafsir ini murni kitab tafsir yang hanya menjelaskan maksud firman Allah dan bersifat umum, tidak menitik beratkan pada satu bidang penafsiran sahaja. Pendekatan tafsir seperti ini merupakan langkah terdekat untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jenis tafsir bil maksud membuat kitab tafsir ini menjadi rujukan bagi hampir semua kitab tafsir yang ada dan dikaji oleh hampir semua kalangan umat Islam di seluruh dunia daripada masa ke semasa. Manakala untuk menimbangkan keistimewaan dan popularnya tafsir di atas, demi memperluaskan manfaatnya dan memperkenalkan kitab ini dalam bentuk yang sangat hebat, maka tafsir Lubabatut Tafsir min Ibnu Katsir, iaitu kitab tafsir yang merupakan ringkasan dan tahqiq daripada tafsir Ibnu Katsir, telah dibuat oleh seorang ulama Timur Tengah, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Isa Ali Sheikh. Beliau telah menghabiskan masa 3 tahun kerja siang dan malam untuk menelaah tafsir sini dan melihat mutu yang sangat hebat dan disaring segala macam kehebatan tersebut. Jadi tafsirnya ada 10 jilid, harganya RM480. Bukan suruh beli, harga dia lah. Tu ada juga. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Katsir dan juga kepada Dr. Abdullah bin Muhammad kerana membuatkan kerja-kerja agama yang sangat hebat. Satu kehebatan Universiti Timur Tengah, kita contohnya ada buku. Contohnya orang buku buat sejarah Malaysia, contoh sejarah Malaysia dibuat oleh 3 orang, contohnya sejarah Malaysia. Kita pun jadi silibus. Tapi kalau di negara Arab, buku yang dibuat silibus tersebut akan dikaji lagi orang sebab tu, buat master, buat PhD. Dia keluarkan lagi buku tersebut, dia punya kesahihan lagi. Contohnya Inanam terletak di Sabah, dia kasih rengka lagi. Inanam terletak di kilometer ke-7 daripada Kota Kinabalu dan didiami oleh orang dusun, kebanyakan orang dusun Kristian. Kasih tafsir lagi. Itu kehebatannya tersebut. Macam juga yang berlaku kepada perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia bersifat statik, tidak ada penafsiran pun perlembagaan Malaysia. Itu sebabkan ramai orang peguam-peguam sesuka hati menafsirkan perlembagaan Malaysia. Lalu 2 tahun lepas datang bekas Ketua Hakim Negara. Orang tanya pasal bahasa Melayu. Bahasa Melayu, dia bilang tidak ada dalam sejarah pun dan penetapan penukaran bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Mana ada bahasa Amerika, mana ada bahasa United Kingdom, yang ada English. Mana ada bahasa Meksiko, mana ada bahasa Spanyol, yang ada bahasa Spanyol tapi dipakai oleh semua. Jadi tak ada bahasa Colombia, bahasa Meksiko, tidak ada. Macam juga mana ada bahasa Malaysia. Malaysia tu satu negara baru, sedangkan bahasa Melayu tu daripada zaman dahulu kala lagi bahasa Melayu. Dan penafsiran itu tidak dibuat secara jelas, menyebabkan dalam institusi pengajian tinggi pun sebenarnya sepatutnya kalau ikut perlembagaan dilarang keras menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajian. Kalau ikut perlembagaan, kata beliau. Dan kami pun cakap, bolehlah dah pencen. Masa tak pencen itu tak berani. Masa pencen baru berani nak cakap. Jadi penafsiran tu perlu supaya orang tidak keliru. Itu sebabnya kita seolah-olah mencari benda baru, sedangkan benda lama, benda baru. Ibnu Katsir, buku kitab Imam Syafi'i keluarkan lagi. Contohnya dalam bab usulul fiqh, kitab Waraqat. Kitab Waraqat fiqh Imam Syafi'i tu kecil ni tebal ni, matan ni bukan banyak pun, tapi dah disaring, dibuat PhD. Kau satu matan, satu ayat tu 8 muka surat tafsir. Penuh.
Di Quran, kamus, ensiklopedia habis licin secara jelas, tahu apa perkataan. Contohnya kitabun nikah, bab kitabun nikah, kitab nikah. Kitab nikah, kitab tu apa, nikah tu apa, panjang lebar. Itu baru ilmu, keilmuan tersebut. Jadi insya-Allah cuba ambil Yasin semua. Ambil Yasin. Surah Yasin, bukan surat 140 ya. Itu lain. Ini Baghdadi ni. Kalau masa Osmani ni memang tu je. Dia ada berapa ayat? 70, 73, 70, 80, 83. Surah Yasin ya surah Makkiyah. Kalau dalam buku sekolah yang kita belajar di sekolah menengah, surah Makkiyah apa dia? Surah-surah yang turun di Mekah. Surah Madaniyah apa? Surah-surah yang turun di Madinah. Habis 4 Makkah, 8. Sebenarnya perbincangan tentang surah Makkiyah dan Madinah ini sangat besar. Sangat besar. Jadi tak payahlah saya perpanjangkan sebab nanti awak keliru. Tak penting pun. Suka hatilah nak turun Mekah kan, turun Madinah. Tak ada sangkut paut pun dengan tafsir tersebut. Cuma yang pasti bukan semua surah Makkiyah turun di Madinah dan bukan semua surah Madinah turun di Mekah. Ada surah yang berwajah Madaniyah tapi turun di Mekah. Ada surah yang berwajah Makkiyah tapi turun di Madinah. Macam contohnya ya ayyuhallazina amanu banyak turun di Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nas banyak turun di Mekah. Dan banyak di Mekah tu surahnya turun-turun bersifat akidah. Tapi turun di Madinah banyak bersifat syariat dan muamalah. Itu je lah untuk tak ada benda pun, tak ada yang jadi susah pun. Cuma kalau ulama-ulama yang nak gaduh boleh lah. Masa Veva gaduh, tu boleh lah. Siapa kata ni? Cuba datang bukti bahawa kau kata ni Makkiyah. Kau gaduh, lepas tu gagal. Sambung balik 6 bulan. Baiki. Kenapa kau kata surah Makkiyah? Kenapa bukan Madaniyah? Dah tak ada kerja lain. Jadi kita tengok dulu ayat 1 hingga 7. Nak azan. Saya akan baca, kamu ikut. Lepas tu kita akan cek tajwid sikit. Lepas tu kita tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil al-azizir rahim
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Yasin, Yasin, ya tu mat asli, dua harakat. Ma ya sin tu apa hukumnya? Mat wajib ke mat jaiz? Dia kalimah ke huruf? Huruf. Dia mat wajib. Kalau huruf dia panggil mat wajib harfi mukhaffaf. Mat wajib huruf mukhaffaf tu dia ringan. Kalau mat wajib kalimi dia mesti musaqqal, berat. Macam waladdallin amin tu. Waladdallin da tu. Sebab apa? Lepas alif jumpa lam ada lagi syaddah. Da itu dia panggil mat wajib kalimi, kalimah. Musaqqal, berat. Waladdallin yang wajib 6, dia tak ada runding. Tak boleh, tiada qiraat yang dua harakat. Waladdallin tiada. Dia mesti 6. Kalau ada yang tu imam kata ni tak apa 4 atau 5, bunuh terus. Dia wajib 6. Waladdallin 6. Waladdallin mesti. Tengok kau laju tak laju lah. Kalau baca si seorang-seorang ustaz kena sama. Oh ya, memang tu yang ni waladdallin mesti. Dan dot tu macam saya kata, dot tu mesti sengit. Sengit mesti lidah digeraham. Waladdallin sama ada do ataupun do. Sama ada lidah kiri atau kanan. Kalau tak belengkok, confirm salah. Kalau nak pastikan, kau tengok imam tu. Kalau dia waladdallin, batal. Mufaraqah terus. Dah pun astagfirullahalazim, tak payah subhanallah dah. Mesti tak ada runding. Lidah tu mesti waladdallin, mesti ni lah. Kalau awak tak buat gitu memang confirm salah. Hanya orang Arab saja yang boleh betul. Orang Arab tak payah pergi geraham atas geraham bawah, dia di depan tengah-tengah pun boleh. Sebab dia lidah Arab. Tapi walau bagaimanapun Arab tetap salah. Dia yang seorang saja makhluk di dunia ni yang betul sebut dot, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja. Itu sebabnya bahasa Arab dipanggil lughatud dot, bahasa dot. Sebab dot tidak ada huruf tersebut dalam bahasa apa pun seluruh dunia. Tak ada sebutan. Sudah dikaji oleh pakar linguistik seluruh dunia. Dot tak ada kawan. Yang dal, kaf semua ada tu. Dalam fonetik antarabangsa, fonetik simbol pun semua bahasa ada. Tapi do tak ada runding. Itu sebabnya dalam surah Fatihah tu tak ada ikhfa, tak ada idgham. Cari mana ada? Mana ada miu, tak ada. Mai tak ada. Dia semua izhar banyak. Tapi last susah. Last kali Allah letak yang paling susah sekali. Orang urut dot. Semua dua. Kayaknya last kali 6 harakat. Waladdallin. Dia betapa seronoknya budak-budak standby. Kalau tak ada gitu, contohnya bismillahirrahmanirrahim, Allah terlepas.
Tapi kalau waladhdallin, dia pun dia boleh standby. Amin, seronok kan dia punya chemistry tu syok. Seolah-olah orang ready kan. Sebab apa? Waladhdallin, hampir kesesatan tu. Waladhdallin, dan bukan kesesatan ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami tak mau sesat ya Allah. Waladdallin. Sampai kepada Allah, kami tak mau sesat ya Allah. Panjang sangat. Bagaimana kesesatan orang Nasrani dan Yahudi. Last kali waladdallin. Ramai-ramai tu ready, kita tak mau sesat kan. Amin ya Allah. Makbulkan ya Allah. Dia punya feeling tersebut. Kalau semain seorang, waladdallin, amin, tak ada apa feeling. Paling malang sekali waladdallin, habis lagi malam-malam. Kemudian wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani, ra tu tafkhim ra. Ra kalau berbaris depan dengan baris atas dia mesti tafkhim, tebal. Tafkhim lawannya terqiq. Terqiq tu nipis baris bawah. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur tak boleh wal Qur'a dia dengan Qur'a. Wal Qur'anil Hakim. Kim tu apa kim? Mata'arid lis sukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kalau awak jadi qori 6 lah. Wal Qur'anil Hakim. Kalau qori, kalau jadi imam janganlah. Jadi imam paling elok 4 lah. Kalau baca Fatihah tu 4. Kalau tarawih lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahlah 2. Tapi kalau imam biasa seelok-eloknya 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia punya tumakninah di situ. Kemudian innaka laminal mursalin. Inna apa hukum dia? Wajibul gunnah, 2 harakat. Innaka laminal mursalin. In dia dengung, tapi dia tidak sampai menyengau. Bukan lagi tu pula. Dia ada sikit tu. Ada sikit. Kalau kamu pegang hidung kalau kamu pegang hidung bilang dengung tu. Dia gegar sikit hidung. Innaka laminal mursalin. Tafkhim ra. Mursalin tu juga ma'arif disukun. Ala siratim tanwin jumpa mim. Hukumnya idgham ma'al gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Alif dan ra idgham bila gunnah. Siratim mustaqim, 2 harakat. Mustaqim, qaf bila baris bawah nipis. Tak boleh. Ala siratim mustaqim. Mustaqim. Dia melampau lah tu. Kalau mustaqim, itu orang Arab pun tak buat. Dia tidak kaf, tapi dia qaf, tapi dia bukan tebal. Dia mesti juga bagi hak, tapi tak banyak. Ala siratim mustaqim, tak boleh mustaqim. Kemudian qim juga sama juga mata'arid lisukun, 2 harakat atau 4 atau 6. Kemudian tanzil al-azizir rahim, nun mati jumpa zai. Hukumnya ikhfa. Huruf ikhfa ada apa? Kita pun lupa, kita pun jawab selain daripada izhar, iqlab dan idgham. Kalau ustaz tu bagus, dia bagilah markah, setengah markah. Ataupun macam contohlah bahasa Melayu, tak tahu apa arti perkataan tu, cikgu menyuruh kami membuat perkataan daripada itu. Ini nak menyelamatkan diri.
Tanzilal azizir rahim. Azizir rahim. Ha mesti jelas. Ha dengan ha. Ini kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ha dengan ha lain. Tanzilal azizir rahim. Rahim lembut saja. Kemudian ayat yang seterusnya itu nun mati jumpa zal. Zal huruf apa? Ikhfa. Itu ikhfa tak semua ang. Tak semua huruf ikhfa ni mesti ang. Dia ada huruf ikhfa yang ringan, tapi dia tetap dengung. Macam contohnya litung dia tak boleh litung. Kalau tung ni dia qaf kaf yang tebal sikit tu. Yang huruf-hurufnya tebal maka bila jumpa tanwin dia jadilah faman kana mu'minan mannang sebab jumpa qaf kaf. Tapi kalau jumpa za, jumpa zai, litunzira qauman dia litung dia biasa je. Tak boleh litung zira. Boy mengalahkan Qori. Litunzi zal. Zal sebut mana? Zal mesti lidah nampak. Zal. Litunzira habis. Litunzira qauman. Litunzira qauman. Tanwin jumpa mim. Apa tadi? Itu kan mal gunnah. Dua harakat. Litunziru qauman ma alif jumpa hamzah. Itu hukum apa tu? Mad jaiz ke mad wajib? Mad jaiz dia perkataan dua jauh-jauh. Ini Ali, ini Abu. Itu mad jaiz. Kalau Abu saja itu mad wajib. Bila kata mad wajib tak ada runding. Mesti 4 ataupun 5 mengikut cara bacaan orang. Tapi kalau mad jaiz boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Macam sekarang ni dipanggil mad jaiz sebab huruf lain-lain. Ma huruf lain, unzira tu huruf lain. Jadi selalunya kita akan baca 4 ataupun 5. Itu zira qauman ma unzira aba. Bila ma di sini mad jaiz boleh juga baca 2. Itu zira qauman ma unzira aba sebab dia mad jaiz. Kalau orang tarawih selalunya dia mad jaiz semua dia kasi 2. Pendekkan. Kemudian ma unzira nun mati jumpa zal ikhfa juga 2 harakat dengung. Ma unziru aba'uhum ini mad wajib sebab kalimah yang satu. Maknanya wajib 5. Tak ada runding. Aba'uhum fahum ghafilun. Mad arid disukun. Kemudian laqad haqqa. Kita tak boleh baca laqad haqqa, tak boleh baca laqad haqqa. Tak boleh ad. Sebab dia duduk di tengah-tengah perjalanan di antara satu huruf dengan huruf lain. Dia bukan wakaf di hujung. Kalau di hujung barulah qul huwallahu ahad. Tapi kalau dia sambung laqad seolah-olah kita sambung laqad haqqa. Kita tak boleh berhenti laqad haqqa. Masalah tu salah. Kita selalu baca laqad haqqa, tu masalah. Sebab dia bukan qalqalah kubra, dia qalqalah sughra, di tengah-tengah je. Jadi kita macam seorang sambung laqad haqqal qawlu ala, laqad haqqal qawlu ala 4 harakat ataupun 5. Ini mad jaiz. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ala aktsarihim kaf tu
Kita tak boleh sebut ak. Kita kena ada ak. Kerana dia ada sikit equalizer sikit. Dia punya treble, bukan bass. Treble tu kasi sikit, tapi jangan melampau. Ala aksarihim, ala aksarihim, just nice. Sarihim fahum la yu'minun. You jangan jadi yu. Ada orang baca la yu'minun, jadi pergi ain pula dah. Yu'minun, la yu'minun. Mat arif disukun. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Tak sempat nak tafsir ya. Macam bahasa Arab Yang ni bahasa Arab Kenapa orang Arab dia tak ada macam panjang mini? Maksud? Macam dia ada 24, 60 orang Arab dia cakap tak ada banyak mini. Sebab dia tak reti. Ni orang Arab reti semua. Saya bukan nak nyombong. Kalau di universiti tu, saya di Universiti Mukura Mekah, kalau saya ada dekan di situ saya, dia tak bagi orang Arab. Sebab dia tahu orang Arab hancur. Orang Arab orang lah, dia main bantai, ikhfa apa semua, dia tak tahu apa tu. Kau jangan kata lah Arab tu temberang tu. Boleh, bukan nak kata. Cuba kau test pencara Arab di IMS. Hancur berkecai tu kata Quran. Ada seorang lah doktor itu, orang Arab, hancur jadi imam. Arab je. Orang Arab reti. Macam kita lah, grammar bahasa Melayu reti. Ni subjek, ni predikat, ni kata kerja pasif, ni kata kerja tak transitif. Tahu tak? Sebutkan satu contoh kata kerja tak transitif. Sebutkan satu kerja kata sini tak transitif. Tahu? Nganga. Sama lah orang Arab. Sama juga grammar bahasa Arab ni, orang Arab bukan ngerti pun, sebab bahasa dia. Tapi kalau ini subjek predikat, dia tak tahu. Bukan nak menyombong, kita lagi terror sebenarnya. Kita lagi terror. Kalau dalam kelas tu, ana ustaz, ana doktor, nak jawab, tapi hantu percaya. Lala doktor tanya, ya Malaysia, apa dia? Kita pun selamba je jawab, sebab senang je. Tapi perangai nak menjawab kan, tapi tak kerti. Sebab bahasa dia. Macam kita juga bahasa Melayu, kita nak kecoh apa? Nak kecoh apa ni, subjek ke predikat? Nak kecoh apa, dibuat ke, akan dibuat ke? Nak susah apa? Yang janji faham. Kita pemikiran sama macam dia. Dia orang peduli apa? Bertimbun tu penceramah Arab hancur berkecai. Sebab dia orang tidak belajar Quran dengan baik dan bertajwid. Ada yang bertajwid pun dia orang berdasarkan dia orang dah reti, tapi dia orang tak talaki bagaimanakah sebutan satu yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf cakaplah, di Malaysia ni tak ada jenis gitu, sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji dengan siapa Quran? Semua ustaz, semua ngaji. Dalam habis-habis gitu je. Tak ada sanad pun daripada Rasulullah pun, daripada Hafiz dan Hasim, daripada Syatibi sampai kepada kita, daripada Taurik mana sebenarnya. Kita bertelaki dengan Syekh siapa? Itu masalah kita, tak ada. Kita main hantam je. Cikgu tu okey, ustaz tu okey, ngam jadi. Lepas tu jadi qari, alhamdulillah. Tapi sanad tak sambung. Sebab tak penting. Bersanad ke? Sanad kepada Rasulullah SAW. Saya ngaji Quran 4 tahun. 4 tahun talaki Quran. Saya talaki Quran Fatihah 2 orang. Satu orang India, satu orang Syria. Fatihah je ni, talaki Fatihah, sanad kepada Rasulullah SAW. Dia sebut tu saya tak faham. Dia kata lantak kau lah. Dulu ingatkan dah betul baca, tapi bila dah ngaji kan, nampak sangat Allahu Akbar, zalimnya aku kepada Allah SWT. Jumpa Syekh tu nangis balik-balik, tengok ya. Jumpa kami cari Syekh. Mula cari seorang pakar qiraah tu, orang buta. Jumpa dia kata, aku
tak payahlah, aku ni dah tua, tak nampak, carilah orang lain. Kami kata nak jumpa siapa lagi Syekh? Dia kata cari ni nama ni. Kami pun pergi. Pegawai pemprosesan ayam. Pegawai pemprosesan ayam, orang Syria. Pergi rumah dia, dia kata nak apa jumpa saya. Kata Syekh Abdul Rahman tu jumpa. Untuk apa dia kata? Nak mengaji Quran. Saya kata Syekh, dia tak mengajar orang. Kami kata tolonglah Syekh, kami orang Malaysia jauh, minta tolong ni. Dia pun mesti masuk dalam. Dia kata saya bukan tak mengajar, tapi saya ni orang asing kata. Walaupun duduk di Arab Saudi, duduk di Mekah, tapi dia orang asing. Sebab dia orang Syria. Dia kata saya tak boleh, nanti jiran cakap apa. Kata ngaji Quran je, kami tak ngaji lain. Kalau orang tanya pun mengajar Quran. Dia dengan berhati pun mengajar. Tangan tak ada sebelah. Syekh Hatim, itu guru saya tak ada tangan. Ada tangan kat sini. Oh, bila dia ngajar satu-satu, lama-lama dia dah gembira dengan kami tu. Dia tak minggu, barulah dia ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar fiqh. Rupanya subhanallah, dia jadi imam di India 7 tahun. Subhanallah, orang yang sangat hebat, rahimahullah ta'ala. Tapi pegawai pemprosesan ayam. Bila dah lama-lama baru nampak dia punya kehebatan. Quran, hadis, tajwid, fiqh, lughah, bahasa, semua dia letak semua habis. Seolah-olah dalam kepala dia tu semua ilmu. Kita nampak bodoh dia pakai Volvo. Tapi Allah Akbar. Itu pun saya tak sempat habis 20 juzuk, 10 juzuk tak sempat. Tapi dia bagi jugalah sanad. Last kali 2-3 minggu tu dia suruh jadi imam. Bila suruh jadi imam tu kita pun mungkin dah dulu lah kot. Dalam perasaan dia suruh jadi imam. Mula-mula lintang pukang, balik-balik kena Ya Allah, balik-balik kena tegur. Kata kita ada. Rupanya salah lah ni baca. Jadi tolonglah lelaki, cari orang, baca buku, baca Quran, cari guru, jangan baca sendiri. Sia-sia kita baca seorang-seorang 30 juzuk. Lebih hafdal cari orang lelaki walaupun 5 ayat, daripada kita baca seorang-seorang seronok ngapal, sedangkan kita baca semua salah. Tak ada erti sebenarnya benda-benda seperti itu. Kita buat sesuatu yang sia-sia. Sepatutnya kena lelaki. Minta maaf cakap lah, di UMS ni anak murid saya student perempuan 7 orang. 2 orang yang lelaki, lelaki seorang pun tak ada. Minta maaf cakap. Dah combo dah 4 orang, 3 orang lagi masih sekarang. Perempuan tak lelaki dengan saya. Lelaki seorang pun dah pandai dah semua kot. Free of charge saya tak minta bayar pun. Tapi betapa semangatnya perempuan-perempuan sebut. Yang seorang tu 7 juzuk, yang seorang 10 juzuk. Alhamdulillah lah. Sikit-sikit, lama-lama alhamdulillah. Bukan saya minta bayar pun, tapi perasaan tu nak memperbetulkan bacaan. Saya kat masjid setiap hari Isnin saya perbetulkan bacaan imam saya. Setiap hari Isnin saya talaqi Quran, al-Qur'an Quran di masjid dengan staf saya. Tahfiz ke, hafizah ke, saya betul-betulkan semua. Kalau saya salah bagi tahu. Imam pertama ke, imam kedua ke, imam ketiga, betul-betulkan bacaan. Cek balik hari, recheck untuk perbetulkan bacaan tersebut. Jadi kalau ada satu rumah, ada satu grup, ni bincang usrah, bincang dakwah, bincang akidah, bincang perjuangan, Quran hancur. Dia kata, Ustaz, kalau nak habis pandai Quran, bila masa nak berdakwah? Agak-agak lah, yang pentingnya Fatihah tu betul. Bukan suruh Al-Baqarah banyak-banyak pun. Fatihah tu dulu. Ni Fatihah pun kelang kelibut. Nak cerita pasal Islam, nak cerita pasal perjuangan Islam, nak cerita pasal fiqh, nak cerita pasal perbelahan antara Hambali dan Hanafi, nak cerita pasal doa kunut ke tak doa kunut, nak cerita pasal baik kepiah ke tak baik kepiah. Fatihah hancur berkecai. Bila tanya ni kepak ke apa, tak penting Ustaz, yang penting betul baca. Memanglah tajwid tak wajib, tapi mempraktikkan tajwid tu wajib. Tak penting kamu tahu ni kepak ke apa. Kalau saya ngajarkan lagi Quran, saya tak akan ajar tajwid. Saya ngajar baca je. Yang penting baca betul. Macam ayah saya pun, dia tak tahu tajwid, tapi saya ajar dia betul baca.
Macam mak saya pun dia tak ingat mak Arif Sukun ke mak Badal, mak Iwat, mak Tamkin bukan tahu pun. Saya pun bukan tahu ke dulu pun. Tapi bila dah memang pelajar bahasa Arab, tahulah apa itu mak Tamkin, mak Badal, mak Iwat, mak Arif Sukun, mak Ikhfa Syabawi, Ikhfa Idgamis lain, macam-macam. Kebetulan Pak bidang saya memang bidang fonetik. Jadi memang saya minat lah bidang-bidang sebutan ni. Jadi insya-Allah kita usaha walaupun sikit, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak rakan-rakan yang lain, insya-Allah kita telaki sama-sama, memperbaiki sama-sama sikit banyak. Mudah-mudahan apa kerja yang kita buat sikit ni akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tamak dalam menuntut ilmu ni, tapi konsisten. Kena selalu. Kalau awak tertinggal minggu ni, minggu depan tertinggal lagi, rugi lah. Kalau boleh konsisten. Jangan miss kalau boleh. Dia masalah kadang-kadang orang miss tu, amanah dengan talaki tu. Itu yang satu yang tidak wujud di Malaysia sebenarnya. Kadang-kadang dia bertalaki tu semangat lain. Semangat lain. Macam grup-grup yang ada grup kita tu, bila kuliah maghrib tak dengar. Bila puak dia majlis taklim, insya-Allah tak dengar langsung kita. Saya tak cakap saya sombong, tapi hormatilah orang lain. Kamu taklim pun saya dengar, tapi bila kita pergi kuliah dia turun ke bawah. Di masjid Jamiah dia turun ke bawah, buat bawang ngeng-ngeng. Isyak dia naik balik. Kau pandai kau ngajar. Pandai ngajar. Kalau rasa lepas tak nak wirid pun tak kisah. Siapa tak nak wirid, itu kau punya pasal. Tapi hormatilah majlis ilmu. Itu yang paling penting. Wirid ni sunat, majlis ilmu tu sesuatu yang hebat. Dalam kitab Tirmizi tu, siapa yang menuntut, siapa yang mendengar ilmu dan dia faham, dan dia tak faham, dia mendapat juga rahmat daripada Allah dan pahala daripada Allah. Tak faham, duduk ngantuk, kantoi, tetap dapat pahala daripada Allah SWT. Sebab duduk di majlis ilmu. Tapi kalau dia duduk dan dia faham, subhanallah, seolah-olah dalam hadis sebut memberitahu lebih baik daripada dia sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat. Seolah-olah lebih baik daripada dia sembahyang sunat. Itulah bezanya al-abid dengan al-alim. Fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan orang yang berilmu tu berbanding orang-orang yang abid ataupun orang yang beribadat adalah bezanya ialah seperti mana kehebatan bulan tersebut berbanding dengan bintang-bintang di seluruh dunia, cakra alam. Maknanya hebatnya orang yang alim. Orang abid ni untuk individual value, tapi orang yang alim ni untuk diri dan untuk orang lain. Itu bezanya majlis ilmu dengan majlis sunat dan sebagainya. Kami kalau di Mekah tu tak ada dah sembahyang sunat. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turut cari tempat. Tak ada dengan kangkung Allah sembahyang sunat, bismillahirrahmanirrahim. Patutlah di ujung, slow, jauh, tak ada. Sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berebutnya teruk nak duduk dekat Syekh. Syekh tak ada lagi. Tunggu lama tu 10 minit nunggu. Ada juga kawan yang jenis gitu, belakang je tu, sebab suka sembahyang sunat. Lepas tu jauh tak dengar. Lepas tu komplain, slow tu Syekh. Dah siapa suruh sembahyang lambat, duduk depan lah. Kalau boleh kita duduk di kaki Syekh, tolong bagi minum air. Ada seorang tu, saya duduk 6 tahun setengah di Mekah tu, memang kerja dia bagi minum air kepada Tok Syekh. Dan saya yakin dia tak faham apa-apa pun. Dan saya yakin dia tak faham, tapi tak tahulah kalau dia belum keluar lagi. Takut sekarang dia dah jadi Tok Syekh besar, tapi kerja dia bagi minum air dengan Tok Syekh. Bagi minum air Zam-Zam. Dia duduk di tepi kursi Tok Syekh, tepi ni, bagi air. Itu je kerja dia. Setiap kali talaki. Kehebatan itu yang dia dapat. Bas penuh. Macam contohnya Syekh Dr. Mukhtar Asyankiti. Allahu Akbar, 400 orang penuh Masjid Nabawi. Ada speaker lah, ada speaker. Tapi Allahu Akbar, pergi sana penuh orang, pergi sana penuh orang. Dia satu kehebatan Syekh Mukhtar Asyankiti ni.
Dia tak bawa buku apa. Umur kahwin, umur 40 baru kahwin. Dia buat hukum bius dalam hukum PK. Hukum bius dalam PK. Dia punya PhD. Dia duduk gini. Lepas tu orang baca. Kata qala musannifu rahimahullahu taala ni, dia pun bismillahirrahmanirrahim, bombay. Qala Hanifi, qala Hanafi, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kata Qurtubi, kata ni, kata hadis ni ada doa yang diriwayatkan, disahihkan oleh Al-Albani. Satu-satu. Kadang-kadang baru 5 ayat je seminggu. Dia punya huraian berubah. Dia tak bagi tahu pun, dia tak ada ta'assub langsung tentang mazhab fiqh. Dia bagi tahu semua. Syafi'i kata gini, Hanafi kata gini, Malik kata gini. Tapi bagi saya rasa gini. Berdasarkan hadis ni, hadis sahih, siapa riwayat habis licin dia kupas. Seolah-olah bila kita tuntut ilmu tu macam kenyang habis. Itu kehebatan orang Arab, dia dalam kepala semua. Kita kata bawa buku ni mampus. Nak korek mana lupa. Tapi dia lah duduk gini. Kau musannifu rahimahullah satu-satu macam keset. Untuk kehebatan orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai orang tanya, ya Syekh, macam mana kau menuntut ilmu sampai boleh gini sekali? Dia kata, kalau aku bagi tahu bagaimana aku menuntut ilmu, saya kau berhenti daripada sekolah. Dia kata dia tak ada waktu rehat untuk bermain. Lepas subuh hafal Quran, hafal hadis. Dia tak belajar di sekolah. Dia belajar sekolah tapi banyakkan semua dengan bapak dia. Sebab bapak-bapak dia tu semua tu usia besar. Keluarga Syangkit, bukan orang Arab, orang Mauritania, Afrika. Tapi hebatnya keluarga Syangkit ni, hebatnya diorang dalam menuntut ilmu. Hafal diorang memang hebat. Macam contohnya orang Bukhara tu. Orang di Bukhara tu memang diorang punya otak memang hebat untuk hafal. Campin orang Sabah. Kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang macam contohnya Universiti Al-Azhar, semua orang mesti wajib hafal Quran. Kau kuliah bola ke, kau kuliah muzik ke, kuliah apa, wajib 30 juzuk. Orang mesti. Kau tak kombo. Kau kuliah handasah ke, kau doktor ke, kau engineer ke, kau ahli kimia ke, kau ahli sukan ke, kau pelakon ke, pegang perempuan ke, bercium ke, confirm 30 juzuk. Tak ada runding. Kau tak combo. Kita betul baca Fatihah ke tak betul, yang penting combo. Tak ada pun satu universiti yang mewajibkan pelajarnya nak keluar mesti hafal Yasin. Tak ada pun. Nak keluar mesti surah Al-Mulk, 4 surah, Ad-Dukhan, Al-Mulk, Al-Waqi'ah dengan Ar-Rahman. 4 surah tu tak ada pun sebenarnya 4 surah 4 tahun apa benda pun. Tapi bila tidak diwajibkan, bukan sesuatu yang kita rasa kita nak seronok sendiri. Itu sebabnya benda-benda itu kena wajib juga, barulah boleh. Bukan contohnya kawan-kawan awak di UAE dapat flat 4.0 tahun 1, universiti hantar 2 orang pergi Kuala Lumpur. Hafal Quran 30 juzuk, tahun 3, tahun 4 balik. Flat sebanyak semester. Flat sebanyak semester 30 juzuk dalam kepala. Dan 2 orang yang paling raju sekali hafal Quran di Kuala Lumpur. Doktor, engineer yang di UAE tu, semua yang 4.0. Ya balik ingat hafal Quran kantoi dah. Apa 4.0 juga. Sebab kehebatan diorang kan. Macam mana hebatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kita menghafal Quran. Jadi rasanya cukuplah setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.